Assalamualaikum dan hai. Apa khabar semua? Mesti semua sihat kan? Pada hari ini, saya dan ahli kumpulan yang lain akan menunjukkan kamu semua tentang latihan autogenik. Tetapi, sebelum tu, kamu semua perlu tahu apa yang dimaksudkan dengan PST ataupun Psychological Skill Training. PST menurut Benchberg pada tahun 1999 merupakan latihan mental ataupun kemahiran psikologi yang dirancang secara konsisten dan berkesan. Apa pula kaitan PST dan latihan autogenik tadi? Latihan autogenik merupakan salah satu latihan yang terdapat di dalam PST. Latihan autogenik merupakan latihan yang berfokuskan kepada rasa hangat dan berat pada otot hasil daripada tindak balas respon rileks. Latihan autogenik mula diperkenalkan oleh Heinrich Schultz pada tahun 1930-an. Schultz dan Luth mula membuat pembaharuan latihan autogenik pada tahun 1969. Terdapat 3 komponen di dalam latihan autogenik. Komponen yang pertama ialah komponen kehangatan dan rasa berat. Komponen yang kedua ialah komponen imagery ataupun latihan bayangan. Seterusnya yang terakhir, komponen penggunaan tema yang spesifik untuk mencetuskan respon rileks. Terdapat beberapa faedah PST ataupun latihan autogenik. Faedah untuk PST ialah dapat meningkatkan konsentrasi, dapat meningkatkan keyakinan diri, pengurusan anxiety dan kebimbangan. Seterusnya, faedah bagi latihan autogenik pula ialah dapat mengatasi masalah mental dan fizikal hasil daripada respon tindak balas semula jadi tubuh. Tetapi, latihan autogenik ini perlu dilakukan secara berterusan agar minda kita sentiasa diadaptasi dan dapat digunakan dengan sebetulnya. Okey, seterusnya saya akan meneruskan bahagian komponen yang ada dalam kelatihan autogenik. Kemahiran autogenik ini mempunyai 3 komponen utama, iaitu yang akan saya terangkan adalah salah satunya adalah kemahiran yang melibatkan 6 langkah yang mencetuskan rasa hangat dan berat kepada minda ataupun tubuh badan lah. Okey, antaranya adalah fokus kepada rasa berat di lengan dan kaki, fokus kepada rasa hangat di lengan dan kaki, fokus kepada rasa hangat dan berat di kawasan jantung, fokus kepada pernafasan yang tenang dan teratur. Seterusnya, fokus kepada rasa hangat di bahagian perut. Okay, saya akan melakukan beberapa demonstrasi untuk komponen yang saya nyatakan, iaitu latihan dalam autogenik ni. Yang saya sebut iaitu 6 langkah yang mencetuskan rasa hangat dan berat kepada minda. Baik, pada bahagian pertama ini, anda perlu fokus pada bahagian tangan dan merasakan rasa berat dan hangat di bahagian tangan. Seterusnya, anda perlu sentiasa fokus pada pernafasan yang tenang dan teratur sepanjang aktiviti ini. Bahagian kedua adalah kawalan pernafasan dengan memegang bahagian dada. Seterusnya adalah fokus pada rasa berat dan sejuk di kaki. Anda harus diingatkan sentiasa fokus kepada pernafasan yang tenang dan teratur sepanjang aktiviti. Melunjur kaki ke hadapan untuk menggambarkan berat dan tiada unsur daya yang diberikan untuk menahan. Oleh itu, anda perlu fokus dan sentiasa berfikiran tenang semasa melakukan aktiviti ini. Seterusnya, fokus pada rasa hangat di bahagian perut. Suka diingatkan, sentiasalah fokus pada pernafasan dan seterusnya, fokus pada rasa sejuk di bahagian dahi. Semasa melakukan aktiviti ini, anda juga diingatkan supaya sentiasa fokus kepada pernafasan yang tenang dan teratur. Kita teruskan dengan komponen kedua yang terdapat dalam latihan autogenik. Okey, komponen kedua ini adalah latihan penggunaan imagery ataupun latihan bayangan.
Dalam prosedur untuk melakukan ni, individu yang melakukan latihan imagery atau latihan bayangan ini digalakkan untuk membuat visualisasi image yang membawa kepada ketenangan kepada mereka, di samping menumpukan rasa hangat pada bahagian otot yang terlibat. Autogenik yang membawa maksud berat dan hangat. Aktiviti ini memfokuskan pada relaksasi otot, minda dan keseluruhan tubuh badan. Teknik autogenik yang lebih memfokuskan pada terapi otot untuk kesan yang lebih positif pada badan seperti menghilangkan stres pada otot dan dalam tubuh badan. Teknik imagery boleh dilakukan di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Namun, untuk keberkesanan yang lebih baik terhadap otot, teknik ini anda boleh lakukan secara baring ataupun duduk. Dengan cara ini, anda boleh mendapatkan tahap rileks dan pencahayaan yang lebih baik dan anda akan merasa lebih tenang dalam melakukan teknik relaksasi ini. Apabila anda melakukan teknik imagery dalam keadaan duduk atau baring, anda perlu tarik nafas dalam-dalam dan menutup mata. Kawalan pernafasan perlu dilakukan iaitu dengan cara menarik nafas menggunakan hidung dan menghembuskan nafas menggunakan mulut. Kesannya anda akan mendapat tahap relaksasi yang maksimum dan otot dapat beri tindak balas yang positif terhadap tubuh badan. Kesan luaran, anda akan kelihatan lebih ceria, kurang tekanan, badan akan rasa lebih selesa, otot dapat bekerja dengan baik dan dapat melakukan aktiviti dengan lebih semangat. Bagaimanakah cara untuk anda melakukan teknik imagery ini? Okey, sebagai contoh, anda sedang berhadapan dengan situasi yang sangat genting dan perlu diselesaikan atau disempurnakan dengan baik. Sebagai contohnya, anda sedang bermain sukan angkat berat di peringkat akhir. Anda perlu buat yang terbaik itu kerana itu merupakan percubaan anda yang terakhir. Dan jika anda berjaya, anda akan memecahkan rekod yang terbaik yang pernah ada. Jadi, sebelum anda menyempurnakan percubaan terakhir anda boleh mengaplikasikan teknik latihan imagery ini dengan menggunakan kaedah bayangan. Dengan menggunakan kaedah bayangan ini, teknik yang pertama anda perlu buat ialah sebelum membuat percubaan terakhir tersebut, anda perlu melakukan teknik bayangan ini. Bayangkan anda sedang angkat barbel tersebut. Anda dimulakan dengan bayangkan anda sedang berdiri dan bersedia untuk mengangkat barbel tersebut hingga anda sudah berjaya menyempurnakan angkatan barbel tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rabiatul Amani binti Ramli. Saya akan menerangkan komponen yang ketiga dalam latihan autogenik, iaitu pemilihan tema yang bersesuaian. Penggunaan tema yang khusus dalam usaha penggunaan perkataan pencetus oleh seseorang individu itu untuk memaklumkan kepada minda bahawa badan berada dalam keadaan rileks. Kemudiannya, dalam latihan autogenik ini juga ia mengambil masa yang agak lama untuk dikuasai kerana masa yang agak lama untuk dikuasai bagi menghasilkan respon yang diingini dalam masa yang lebih singkat. Kemudiannya, dalam komponen yang ketiga ini juga, seseorang individu itu perlulah membayangkan sesuatu yang semula jadi dan berada di tempat yang tenang. Sebagai contohnya, berada di tepi pantai, di pertengahan laut, di kawasan pergunungan ataupun di pertengahan hutan. Kemudiannya, seseorang individu itu juga perlulah membayangkan sesuatu yang tenang yang boleh membuatkan minda menjadi kosong tanpa sebarang beban. Dan yang terakhir, setelah membayangkan tempat tersebut, tempat yang tenang, kemudiannya seseorang individu tersebut perlulah menarik nafas secara panjang dan mendalam, kemudiannya menghembuskan secara perlahan-lahan untuk merasakan kesan yang lebih mendalam. Individu tersebut perlu duduk dalam keadaan tenang, kemudiannya pejam mata, tarik nafas secara mendalam dan hembuskan secara perlahan-lahan. Kemudian, bayangkan berada di tempat yang tenang dan semula jadi.